Selamat malam, salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, akhirnya ini keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan isu Adam Radlan dan pertuduhan rasuah. Akhirnya, 5 pertuduhan rasuah yang melibatkan Adam Radlan dibicarakan bersama. Tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan. Mahkamah Session hari ini memutuskan 5 pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa yang dihadapi Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad dibicarakan bersama. Hakim Suzana Hussein membuat keputusan demikian selepas membenarkan permohonan yang dikemukakan Timbalan Ketua Pengarah Pendakwa Raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri, dan ia tidak dibantah oleh Peguam Alaistia Brenda Norman yang mewakili Adam Radlan pada sebutan kes hari ini. 5 pertuduhan rasuah dibenarkan untuk dibicarakan bersama. Tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan, dan saya menetapkan tarikh sebutan kes pada 16 Februari ini untuk serahan dokumen berkaitan, kata Suzana. Terdahulu, Fadli berkata permohonan itu dibuat mengikut Seksyen 61 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dan pihak pendakwaan memohon tarikh sebutan ditetapkan sebelum perbicaraan bermula untuk pihaknya mengemas kini senarai saksi sebelum diserahkan kepada mahkamah bagi tujuan perbicaraan. Bagi 7 pertuduhan pengubuhan wang haram dihadapi tertuduh, pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan kepada pihak pembelaan. Saya dimaklumkan oleh pihak pembelaan bahawa mereka ingin meneliti dahulu dokumen itu sebelum memaklumkan kepada pihak kami sama ada terdapat bantahan atau tidak jika kami membuat permohonan supaya kes pengubuhan wang haram dibicarakan bersama dengan kes rasuah, katanya. Pada 14 September tahun lepas, Mahkamah sama menetapkan 15 hari bermula Mei ini untuk perbicaraan 3 pertuduhan rasuah yang dihadapi ahli perniagaan itu, iaitu pada 27 hingga 29 Mei, 10 hingga 12 Jun, 9 hingga 11 Julai, 22 hingga 24 Julai, dan 5 hingga 7 Ogos 2024. Pada 21 Februari tahun lepas, Adam didakwa dengan 1 pertuduhan meminta suapan wang tunai sejumlah 3.5% hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusoh Mamat yang merupakan pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Engineer and Energy Sdn Berhad. Dia turut didakwa satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 daripada individu sama, iaitu Mat Jusoh, sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat, Perlis, daripada kerajaan secara rundingan terus yang jumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Dutamas dan CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku pada Mac 2021 dan 26 November 2021. Sementara itu, pada 22 Februari 2023, Adam didakwa atas 2 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM4.1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Jusoh sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Neptris Berhad serta MIE Infrastructure and Energy bagi mendapatkan 2 projek jenis sama Jana Wibawa. Pada 28 Februari tahun lepas, dia sekali lagi didakwa, iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah RM2 juta daripada Lian sebagai upah untuknya kerana membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan Jana Wibawa. Semua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.
Adam turut berdepan 7 pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah lebih Rm3 juta ringgit mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada sabudin.com, ini kenyataan paling mengejutkan saya, yaitu Najib, Perdana Menteri yang ke-11. Persoalan pertama saya sebelum saya bacakan ulasan ini, macam mana Najib boleh jadi Perdana Menteri ke-11? Karena sekarang ini Perdana Menteri kita yang ke-10 ialah Anwar Ibrahim. Takkanlah Anwar Ibrahim tak dapat menyambung jawatan sebagai Perdana Menteri untuk penggal yang seterusnya, ataupun ke-11-nya itu adalah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Najibkah yang akan menggantikan beliau? Tentu Anda nak tahu apa ulasan seterusnya. Najib Perdana Menteri yang ke-11, pertanyaan besar hari ini. Menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum hujung bulan ini. Semalam channel News Asia atau CNN melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari ini. Kata laporan itu lagi, permohonan pengampunan Najib akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunan, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, Peguam Najib, Safi Abdullah, menolak laporan CNN itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai Peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkaitan atau berkenan tarik mesyuarat lembaga pengampunan, atau jika ada berkaitan pengampunan, permohonan pengampunan anak guam kami yaitu Najib, kata mereka. Maka kami jadi tergamam, bingung bagaimana CNN telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lainnya ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Sebagaimana diketahui umum, Najib sebelum ini telah mengemukakan permohonan pengampunan berkaitan sabitan bersalah yang beliau kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dalam kes rasuah dana SRC internasional berjumlah Rm42 juta ringgit. Berikutan laporan CNN itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Apa ada peluangkah Najib untuk dibebaskan? Persoalan besar. Sebagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan, manakala segelintir yang lain masih menanggapi peluangnya adalah 50-50. Ada pula yang mengakui mereka turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNN dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNN itu, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Menara canggih milik PNB itu mempunyai 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter dan ia adalah bangunan kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa di Dubai dengan ketinggian 828 meter. Sebelum ini, Shanghai Tower dengan ketinggian 632 meter adalah menara kedua tertinggi di dunia. Selain itu, menara TRX, satu lagi ilham daripada Najib, juga telah dibuka kepada orang ramai dan kini menjadi satu lagi pusat membeli belah bertaraf dunia yang sedang menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara. Dalam hal ini, saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib, kata Sabudin, jika benar
lembaga pengampunan akan bermusyawarat sebelum hujung bulan ini. Sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika Najib bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri yang ke-11 selepas ini. Yang lain-lain yang masih memburu dan berangan-angan untuk kerusi itu, kalau Najib ada di luar, boleh terus bermimpi sajalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini kejutan paling besar Daim Zainuddin. Dipetik daripada sabudin.com. Akhirnya, Tun Daim guna khidmat Tommy Thomas cabar siasatan SPRM di mahkamah. Bekas Menteri Keuangan Tun Dr. Daim Zainuddin memohon kepada Mahkamah Tinggi di sini pada Rabu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman dan mengarahkan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, supaya menghentikan penyiasatan terhadapnya, isteri serta 4 anak termasuk Ilham Tower, Sdn Berhad mengaitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Daim 86 tahun, istrinya Toh Puan Naimah Khalid 67 tahun dan 4 anak, Asnida 63 tahun, Madwira Dani 46 tahun, Muhammad Amir Zainuddin 26 tahun, Muhammad Amin Zainuddin serta menara itu selaku pemohon pertama hingga ketujuh memfailkan permohonan itu menerusi tetuan Tommy Thomas. Menerusi dokumen semakan kehakiman, mereka menamakan SPRM dan pendakwa raya selaku responden pertama dan kedua. Bekas pemimpin kanan itu memohon deklarasi bahawa SPRM dan pegawai-pegawainya tiada sebab munasabah untuk menyiasat pemohon pertama hingga ke-6 dan atau membawa kepada pendakwaan bagi sebarang kesalahan bawah Akta SPRM 2009 maupun Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram daripada Akta Aktiviti Haram 2001. Pada Rabu, portal Sinar Harian melaporkan isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal itu diminta hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan. Pada 22 Disember tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada muslihat, niat jahat, pilih kasih atau menyebelahi mana-mana pihak dalam tindakan SPRM menyita bangunan Menara Ilham milik keluarga Daim. Sementara SPRM pada 30 Disember mengesahkan bekas Menteri Keuangan itu disiasat berdasarkan maklumat kertas Pandora sejak Februari 2023. Selasa lepas, 4 individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil memberikan keterangan. Sumber daripada esrawani.com. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat kita sebagai penanalisis politik, pemerhati politik semasa, tindakan Tun Daim ini memang dapat diteka, dapat diaga kerana sebelum ini Mahathir Mohamad pernah menggunakan khidmat Tommy Thomas. Dan kali ini, adakah Tun Daim Zainuddin dapat memenangi perjuangan ini, iaitu memohon supaya mendapat kebenaran semakan kehakiman dan mengarahkan SPRM menghentikan penyiasatan terhadapnya? Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda? Adakah patut SPRM menghentikan siasatan ini atau meneruskan siasatan supaya lebih banyak perkara dapat diketahui? Dan ada pendapat daripada netizen menyatakan biarlah SPRM meneruskan siasatan supaya kalau benar Daim Zainuddin tidak bersalah, secara otomatiknya nama beliau dibersihkan sebersih-bersihnya dan tidak boleh lagi dipertikaikan kebersihan ataupun tidak bersalahnya Daim Zainuddin. Tapi kalau dihentikan begitu saja, warga Malaysia, netizen tidak akan berhenti untuk terus membuat spekulasi. Tapi kalau ada siasatan, ada perbicaraan dan terbukti Daim Zainuddin tidak bersalah, orang akan berhenti secara
mutlak dan tidak boleh lagi menyalahkan Daim Zainuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Anwar Ibrahim kata, SPRM bebas siasat dan tangkap sesiapa yang rasuah. Adakah dengan ucapan keputusan daripada Anwar Ibrahim ini membuatkan lutut semua jerung-jerung besar, lutut semua paus-paus besar, lutut semua orang-orang yang seperti kebal mula bergetar, ketakutan dan tak boleh tidur malam, meroyan tak tentu pasal. Mana kan tidak kalau Anwar Ibrahim kata SPRM bebas siasat dan tangkap siapa saja yang rasuah. Kalau tak percaya, ikuti terus ulasan ini. Ini ucapan daripada Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bebas menjalankan siasatan dan tangkapan kata sesiapa yang mengamalkan rasuah, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam ruangan komen, ramai netizen menyokong usaha Anwar Ibrahim ini, yaitu membuat siasatan, menjalankan siasatan dan tangkapan kata siapa saja yang mengamalkan rasuah oleh SPRM. Maka dengan itu kita harus menyokong. Bukan hanya orang-orang kecil, bukan hanya bilis-bilis kecil yang perlu disiasat oleh SPRM, tetapi orang-orang besarkah, jerum-jerum besarkah, siapapun orang itu, kalau ada laporan perlu disiasat. Kalau boleh dan kalau terbukti salah, tangkap. Itu tugas SPRM. Pada masa sama, Anwar Ibrahim turut menegaskan bahwa SPRM tidak menjalankan tugas secara terpilih. Sebaliknya hanya menjalankan amanah. Saya setuju dengan kenyataan Anwar Ibrahim ini, yaitu SPRM sepatutnya dan sesungguhnya tidak menjalankan tugas secara terpilih. Sebaliknya hanya menjalankan amanah. Memang SPRM selalu kena serang, terutamanya apabila menyiasat, apalagi kalau ada tangkapan terhadap jerung-jerung besar yang ada kaitan dengan politik, mesti SPRM akan kena habis-habisan. Tapi apakan daya, memang itu amanah SPRM, memang itu tanggung jawab SPRM. Jadi itu asam garam SPRM. Apa yang perlu dibuat? Move on, teruskan perjalanan. Kalau salah, buat apa takut? Kalau salah, memang kena tangkaplah kan. Tapi kalau tak salah, buat apa takut? Itu yang Anwar Ibrahim kata. Itu urusan SPRM. Saya tidak mahu orang anggap ini perkara yang kecil. Baru atau lama memang tak boleh membuat rasuah, kata Anwar Ibrahim. Ini kata Anwar Ibrahim, kalau dia tak salah, tak perlu rasa bimbang, kerana siasatan dibuat dengan teliti dan pendakwaan akan dikemukakan sekiranya ada bukti yang kukuh. Tapi kalau tidak salah, janganlah takut. Tetapi janganlah sesetengah orang anggap ini soal pihak tertentu dan sebagainya, kerana ini akan beri gambaran seolah-olah ada orang atau jerung-jerung besar terlepas, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak mahu mula memerangi rasuah dengan menekan yang di bawah, katanya kepada media selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama Perdana Menteri di Tanjung Pelepas. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim berkata demikian ketika ditanya sama ada jerung-jerung besar yang akan ditahan oleh agensi anti rasuah tersebut. SPRM ketika ini sedang menyiasat keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan juga mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut disoal siasat berkenan peruntukan 700 juta ringgit yang digunakan untuk tujuan promosi pentadbiran terdahulu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.